Biasanya kalau dia nak buka injak pelepas ni, dia tak ada button lain. Dia pusing je benda tu. Dia pusing je pemegang jack tu. Dia dah buat lah, dia dah design macam tu kan. Dia dah design macam tu. Pemegang injek tu dia pusing sikit, dia twist sikit, kemudian dia dah buka injek pelepas, maka dia akan turun. Dia akan turun dengan sendiri. Prinsip Pascal ni saya cuma cerita apa yang penting. Okay, so kita ulang beberapa perkara and then kita go through laju-laju. Okay, untuk prinsip Pascal ni dikaitkan dengan apa? Siapa yang boleh jelas? Siapa tak perlu penjelasan, cuma nak kenyataan. Siapa boleh beritahu saya apa yang dikaitkan dengan prinsip Pascal ni sebenarnya? Poin dia penting dia apa? Apa poin penting dia? Ingat tak? Faham tak apa yang dia belajar sebenarnya? Yang dikaitkan dengan prinsip Pascal ni apa yang benda penting? Anyone? Kalau kita sebut prinsip Pascal, you terus terlintas. Oh, ini yang berkenaan dengan ini. Okay, berkaitan dengan piston. Itu dah aplikasi lah. Konsepnya bagaimana konsep dia? Konsep dia bagaimana? Siapa boleh bagi tahu? Okey, itu dah kepada penggunaan ataupun aplikasi tak ada. Nak tunggu saya bagi tahu. Kalau boleh biarlah dua hala kan. Tak nak beritahu. Kalau tak nak beritahu, masa berjalan dia saya tak boleh tunggu Okey, macam ni Yang pertama sekali, prinsip Pascal ni dia sangat berkaitan dengan perkara ni. Yang saya tunjuk kat bawah tu. Ni. Iaitu berkaitan dengan tekanan itu dipindahkan tu. Okey, yang ini. Tekanan dikenakan ke atas benda tertutup akan dipindahkan secara seragam. Ke semua arah. Ingat tu. Seragam dan semua arah. Itu keywords. Keyword yang penting untuk prinsip Pascal ni. Bila kita kata prinsip Pascal, tekanan itu dipindahkan daripada satu tempat ke tempat yang lain. Yang ada kontak secara fizikal kontak secara fizikal dalam bendalih itu, tekanan itu akan dipindahkan secara seragam. Apa maksud dia? Dia akan pergi keseluruhan di mana cecair itu berada. Ini dalam keadaan sistem tertutup lah. Kalau tak tertutup tak jadi. Dia mesti tertutup. Contoh dia macam yang kita tengok piston kat bawah atas ni, ombo ni, sistem ombo ni. Nanti pergi kat sekolah nanti cikgu akan tunjuk benda ni. Cikgu akan tunjuk benda ni. So dia isi air, kemudian dibuka lubang, kemudian ditolak dengan piston ni, kemudian akan berlaku pancutan air yang keluar daripada lubang-lubang tu. Okey, pancutan air akan keluar dari lubang-lubang ni. Apa sebab, apa tujuannya ditunjuk benda ni? Tujuan dia supaya kita boleh tahu tekanan itu dipindahkan ke semua arah secara seragam. Bukannya dia keluar yang ujung di depan dulu, bukan. Bukan dia keluar yang ini dulu, bukan. Dia akan keluar secara serentak. Dia akan keluar secara serentak pancutan ini dan pancutan ini pada kelajuan, dia keluar pada kelajuan yang sama. Maksudnya tenaga ataupun tekanan yang diberikan itulah sama. Itu Pascal nak beritahu kita. Okey simple je kan? Lepas tu dia digunakan di mana? Okey, dia digunakan dalam sistem hidrolik lah. Sistem hidrolik contohnya kat sini kita ada eksperimen aktiviti ni. Okey, kita ada satu piston ataupun picagari kecil, yang ini picagari besar. Kan? Kita guna picagari kecil ni untuk kita bagi daya. Okey, so kita bagi F1 kat sini. Kemudian dia akan menghasilkan F2 dekat sini. So F2 akan terhasil. Okay, so apa hubungan antara F1 dengan F2? Dia ada perkali dia. Kalau you dah belajar, you kena tahulah. You tahu itu perkali dia ialah ini. Perkali dia ialah A2 dah bagi dengan A1. Ini dia perkali dia ataupun penggandaan dia ini. Jadi kita boleh kaitkan hubungan di antara F1 dengan F2 macam tu. So kita boleh kira F2 dengan menggunakan pemalar ataupun penggandaan itu. A2 itu area luas keratan rentas ataupun luas area yang bersentuhan dengan A1.
dan kita darablah dengan F1 yang kita supply tadi, yang kita berikan. So kita dapat kira. So ini penting. Boleh Okey, so daripada mana asal ini? Daripada sini. Daripada hubungan ini. Hubungannya daripada mana? Hubungannya daripada sini. Kita kata tadi tekanan yang dikenakan oleh omboh pertama sama dengan tekanan yang diterima oleh omboh kedua. Sebab apa? Sebab tadi kan kita katakan dia bagi dah serentak dan ke semua arah. Okey, so itu yang you dah belajar kan? So kita boleh gunakan formula ni untuk kita jawab soalan. Boleh Okey. Ada apa nak tanya setakat ni sebelum kita pergi ke next? Simple je yang ini. Semua nak beritahu ini. Yang penting tadi apa? Yang pertama sekali seragam. Okey, dia punya keyword Yang kedua semua arah. Apa benda ni sebenarnya? Apa benda? Tekanan. Okey, tekanan. Okey, dia pergi ke semua arah, seragam ke semua arah, seragam saja. Dan yang ketiga you kena tahu dia punya formula lah, rumus. Okey, rumus ada dua kat situ. Satu rumus yang berkaitan dengan prinsip dia. Satu lagi rumus yang berkenaan dengan pekali. Pekali. Saya sebut pekali, sebenarnya dia penggandaan lah, pekali. Okey, so ini penting juga pekali ni sebab kita nak short, kita nak smart. Kita tak naklah sentiasa guna formula yang asal. Kan, kita kadang-kadang benda simple, kita boleh buat simple saja. Contohnya dalam keadaan ini, simple saja. Kita dapat tahu je ratio nisbah di antara luas 2 dengan luas 1, kita boleh tentukan berapa daya yang akan terhasil. Berapa daya yang ditindakkan dan dia akan menghasilkan daya yang terhasil, iaitu daya kedua, F2. Daya tak samalah Jangan salah faham pula. Bukannya kita kata seragam dengan semua arah ni bukan daya Bukan daya. Ada pelajar dia tersalah, dia fikirkan daya. So salah lah tu, bukan daya. Tapi ia adalah tekanan. Tekanan, bukan daya. P dia P sebenarnya. Okey tak? Boleh? Okey, terima kasih Zora. Okey, aplikasinya di mana? So yang ni lebih penting. Yang ini you kena tahu. Dia boleh digunakan dalam yang pertama yang paling besar sekali, iaitu sistem brake. Sistem brake kereta. Okey, siapa boleh beritahu saya bagaimana sistem brake kereta ini berfungsi? Okey, berdasarkan pada gambar ajar ni, siapa boleh jelaskan? Ni soalan esei, dia boleh kata macam tu. Bagaimana sistem brake ni? Kalau you boleh cerita, maksudnya you faham lah. Ada tak boleh cerita dengan saya? Okey, so macam ni. Dengar baik-baik dengar baik supaya kamu lebih faham dan lebih boleh ingat lepas ni, sebab benda ni penting dan dia selalu tanya benda kaitan ini. Contoh aplikasi dalam sistem brake kereta. So ini kita ada silinder induk dalam tu you bayangkan tadi macam picagari, kita ada piston kan? Ada piston. So ini kata piston ini. Okey, so ini pedal brake kan, kita nampak daripada luar. So bila kaki ditekan, pedal brake ni akan tolak ke sana. Dalam ni ada cecair. Yang kuning ni adalah laluan cecair brake. Dia panggil bendali brake tu. Okey, yang laluan kuning tu. So dekat sini ada bendali brake lah. So bila kita tekan, so bendali tu akan tersebar ke semua arah. Ingat ke semua arah serentak, seragam dalam masa yang sama. Jadi bila dia ditekan, dipindahkan tekanan tadi, dipindahkan tekanan ke semua arah dalam masa yang sama. Sebab itulah walaupun pedal brake ni duduk dekat driver depan, tapi bila ditekan, semua brake caliper, semua brake shoes, brake caliper, dia akan dikenakan daya pada masa yang sama. Sebab apa? Sebab tekanan sampai pada masa yang sama. Dia sampai dekat sini, dia sampai dekat sini, dia sampai dekat sini, dia sampai dekat sini pada masa yang sama. Sebab tu kita guna kaedah ni. Okey, kalau secara logiknya kan, secara logik, pedal ni kan dekat dengan tayar depan kan, dekat dengan tayar depan. Secara logiknya bila kita tekan, tayar depan lah berhenti dulu kan. Tapi ini tidak berlaku. Yang berlaku adalah serentak. Okey, apa bukti dia? Apa bukti dia berhenti ataupun dia diberikan tekanan yang serentak? Bukti dia kereta ni roda dia semua akan berhenti pada masa yang sama. Kalau dia tidak sama, dia akan jadi tak stabil kereta tu. Contohnya kereta tayar ni dia berhenti dulu ataupun dia mengurangkan kelajuan dia dulu. So apa jadi pada gerakan kereta ni? Kereta ni tidak akan stabil. Kereta ni mungkin akan berpusing-pusing sebab di satu bahagian tayar saja yang mengenakan tekanan.
yang jadi perlahan dulu. Jadi itu tidak berlaku kan. So bila diberi tekanan, semua kereta akan perlahan dengan cantik punya. Kecuali dia punya brake rosak lah. Kan, kecuali sistem brake dirosak. Contohnya dekat laluan ni ada tersumbat, katakan tersumbat. So satu bahagian tu tak dapat kena pada tekanan tu. So dia akan tidak seimbang, maka mungkin akan menyebabkan teruk lah, boleh berlaku kemalangan dan boleh menyebabkan kereta itu tak dapat dikawal dengan baik. Okey, itu nampak jelas. Faham tak? Boleh okey, so saya harap you faham lah. Then kalau you tengok kat sini satu lagi saya nak jelaskan. Kalau you tengok kat sini dia pakai besar kan. Dia pakai ombuh atau piston yang saiz dia besar, A dia besar. Sebab apa dia guna A besar? Sebab dia nak menggunakan satu tekanan ni tak adalah besar sangat sebenarnya. Tekanan tu kecil je. Tekanan yang disampai tu kecil je. Dia tak naklah sampai terus lock. Ditekan sikit tapi dia kenakan tekanan pada tayar tu sikit. Sebab fungsi brake you kena ingat balik. Kalau you masuk kelas memandu, apa fungsi brake kan? Fungsi brake adalah untuk memperlahankan kenderaan dan memberhentikan kenderaan. Dia ada fungsi memperlahankan, bukannya sekadar fungsi dia untuk memberhentikan kereta. Kalau dia beri tekanan yang sangat besar, nanti kan sekali kita tekan, dia terus lock. Dia terus berhenti. Sebab dia bukan nak suruh kereta tu berhenti semata-mata. Dia nak memperlahankan. Dia ada fungsi itu. Sebab tu dia tak perlu bagi daya ataupun tekanan yang besar. Boleh tapi dia tak naklah bagi terlalu kecil pula. Nanti kan penat kita tekankan tapi kereta tak berhenti-henti. Tak maulah macam tu. Dia dah buat saiz A tadi tu, perkali dia tu. Okey, nisbah A2 dengan A1 tu dia dah bagi ngam-ngam dah, cantik dah untuk kereta design macam tu. Kalau lori macam mana saiz dia, kalau kereta macam mana, kalau motor macam mana, itu telah dicipta dengan sempurna dah baik dah, telah dibuat kajian dah lama. R&D dia dia dah buat research, dia dah buat development, semua tu dia dah buat lama untuk membina sebuah kereta. Apatah lagi kalau kereta-kereta yang high performance, macam kereta lomba kan, kereta-kereta apa tu dekat rally off-road tu kan, kemudian jentera-jentera berat, semua kereta-kereta tu memang telah disesuaikan dengan sistem brake dia dan dengan kekuatan enjin juga. Okey jadi faham kat situ. Okey, yang kedua ni kat sini, yang ini pula dia ada jack hidrolik. Okey, jack hidrolik ni ini fungsi yang kedua. Yang pertama tadi dia punya brake kereta, yang kedua ni fungsi jack kereta. So dekat sini pun you kena tahu juga bagaimana dia berfungsi. Okay. Pastikan you kena faham kat sini. Saya beritahu sekali saya beritahu. Okey, ini ada pemegang jack kan? Ada pemegang jack kan? Apabila pemegang jack ni ditolak ke bawah. Tengok apabila ditolak ke bawah, maka piston kecil ni dia akan bagi tekanan kan? So tekanan dia akan pergi kat sini, kemudian dia akan lalu. Dia tak boleh pergi kat sini sebab sini ada injap. Ada injap B. Dia ada injap A. So dia akan lalu dekat injap A. Okey, dia akan lalu dekat injap A, kemudian dia akan pergi ke piston ni. Piston yang kedua ni. Okey, piston besar lah, ombor besar ni. Dia tak boleh lalu kat sini sebab sini ada injap pelepas. Ataupun pada masa dia tolak ni, dia off kat sini. Jadi dia tak pergi ke bawah ni lah. Dia pergi ke atas dan dia akan naik kereta. Kenapa dia boleh naik kereta walaupun kita menggunakan daya yang kecil? Kita tolak dengan tangan je, tetapi dia menghasilkan daya yang besar. Sebab itu dia boleh naikkan kereta. Sebab area dia besar ni. Area A2 ni besar. Jadi bila A2 besar, maka F2 pun akan jadi besar. So dia akan berjaya menaikkan sebuah kenderaan yang berat. Nampak? Walaupun dibagi F yang kecil saja. Okey, so betul dia pun tekan, kereta ni akan naik. Apabila dia tekan kat sini, jadi dia punya bendalin hidrolik dia kurang lah kan? Sebab dia tolak naik atas ni. Jadi bendalin dah kurang. Jadi bila bendalin ni kurang, masa dia angkat ke atas, nak tolak kali kedua, kan? Mula tolak ke pertama, lepas tu dia nak tolak ke atas pula. So bila dia tarik ke atas, maka injap ombor kecil ni akan naik ke atas lah kan? Masa injap ombor kecil naik ke atas, bendalin daripada takungan bendalin ni akan masuk melalui injap B. Boleh bayang tak? Injap B ni dia satu hala lah. Dia boleh ke sana saja. Itu fungsi injap Fungsi injap ni dia membenarkan satu aliran. Dia tak boleh dua hala. Jadi bendalin daripada ni akan isi semula dalam bahagian ni. So bahagian ni akan penuh balik. Kemudian dia pun tolak ke bawah balik. Bila tolak ke bawah balik, injap B tertutup.
Bila injak B tertutup, injak A terbuka, lepas tu dia akan salurkan balik tekanan ni, so dia akan naik lebih tinggi. Begitulah dia akan berulang-ulang sampai kereta ni sampai dia naik pada tahap ketinggian yang tertentu yang diperlukan lah. Okey, boleh bayangkan. And then bagaimana nak turun pula? Nak turunkan dia. Nak turunkan dia cuma tak perlu lagi kita nak turun naik pemegang jack ni. Cuma kita buka je injak pelepas. Okey, kita buka je injak pelepas, maka cecair dalam ni, cecair yang dah tinggi tadi tu akan turun kat sini. Akan turun pergi masuk semula ke dalam tangki ataupun takungan berdalih ni. Okey, so dia akan memenuhkan kawasan ni balik. Begitulah keadaan dia. Bila nak guna balik, dia akan tutup dululah. Injak pelepas ni kita akan tutup secara manual. Okey, secara manual injak pelepas ni. Kalau you tengok dekat kereta bengkel, kan, dia punya pemegang dia tu, pemegang jet tu, kan, dia tolak naik tu, lepas tu dia punya injak tu akan naik. Biasanya kalau dia nak buka injak pelepas ni, dia tak ada button lain. Dia pusing je benda tu. Dia pusing je pemegang jack tu. Dia dah buat lah, dia dah design macam tu kan, pemegang injek tu dia pusing sikit, dia twist sikit, kemudian dia dah buka injak pelepas, maka dia akan turun. Dia akan turun dengan sendiri. Dia biasanya injak pelepas ni dia bukan switch yang tepat lain. Biasanya dia akan connect dengan pemegang jack ni sendiri. Adalah tu sistem dia, macam mana dia buat. Sistem dia sebenarnya bukanlah macam ni 100%. Cuma injak A, injak B ni yes, ada takungan berdalih yes, kemudian ada ombos kecil dan ombos besar, betul. Cuma dekat injak pelepas ni bukan dia design macam ni lah. You jangan bayangkan mesti kena macam ni, tak semestinya asalkan dia punya konsep cara kerja itu macam ni. Okey tak? Ada masalah nak faham? Boleh faham kan? Okey. Sunyi. Ada apa nak tanya? Faham tak ni? Okey. Kenapa tak naik mesej? Okeylah tu kot. Pastikan you bagi mesej dekat ni Cikgu Fenso. Jangan bagi mesej dekat ni Pak. Ataupun you bagi mesej secara everyone. Okey, seterusnya masalah dalam kehidupan. Okey, so ini contoh kiraan lah Contoh kiraan. Kita ada faktor pengganda dan daya output F2. So ini yang selalu kita ditanya. Faktor gandaan ni. So kita nak tentukan A2 dengan A1 ni. Faktor gandaan ni adalah nisbah di antara ni lah. So ini dengan ini. Okey, A2 bagi dengan 1. So kita dapat 5 kat sini kan. Daya output F2. So darab sajalah. Faktor gandaan A2 bagi dengan A1, 50 bagi dengan 10, so kita dapat 5. Itu faktor gandaan, tak ada unit. Faktor gandaan tak ada unit. Unit sudah cancel out, sudah mati. Sentimeter persegi. Kalau dia yang ini tak kisah dibagi apa-apa unit. Okey, luas tak perlu kita nak convert ke, tak perlu. Okey, kecuali satu lain, satu lagi lain. Kena convert lah. Kena samakan dia. Kalau contohnya kan satu ni dia besar sangat kan, dia bagi unit dalam meter persegi katakan. Yang ini sentimeter persegi. So you kan tukar lah. You kan tukar kepada salah satu. Sama ada nak tukar kepada sentimeter persegi ataupun nak tukar kepada meter persegi, terpulang. Okay, asalkan dia sama, barulah kita boleh cancel out kat sini. Contoh dalam kes ni sentimeter persegi bahagi dengan sentimeter persegi. So you boleh cancel out terus macam tu. Unit tu habis. Maka kita dapat faktor pengadaan tiada unit. Okey, soalan 2 dia kata kita nak kira F2 lah. Jadi kita pun dah tahu tadi. F2 sama dengan faktor penggandaan, kita darab saja dengan F1 yang diberikan, yang apply tadi. Jadi kita pun darab saja. Kita dah ada 5 tadi, kita darab dengan 12 Newton yang diberi iaitu F1. Maka kita dapatlah F2 60 Newton. Senang kan? Macam tu saja. So dalam tajuk ni memang ada soalan macam ni lah. Ada soalan macam ni. Dia beri satu daya, kemudian tolak ke bawah, kemudian dia akan menghasilkan daya yang baru, tolak ke atas. So biasanya daya kedua tu lebih besar. Jarang sangat yang daya kedua tu lebih kecil. No point lah sebenarnya. No point. Tak ada fungsi sangat kalau kita nak kecilkan F1. Melainkan dalam kes tertentu seperti brake tadi. Itu brake tadi pun bukannya tak semestinya dia nampak ketara. Dia tak ketara sangat. Okay Boleh. Okay. And then contoh ni nampak. Okay, yang ini apa pula ni?
Sistem brake hidrolik bagi basikal. Selalu basikal kan guna kabel. Guna kabel kan. Tapi ada juga yang guna brake hidrolik. Motosikal pun sama juga. Motosikal. Ada juga yang guna kabel, ada juga yang guna sistem hidrolik. Jadi kat sini contoh dia menggunakan hidrolik lah. Kita tajuk ini kan. So basikal ni, hebat basikal ni. Mahal ni basikal ni. Okey, daya input yang mampu dikenakan oleh penunggang 60 Newton ke silinder input dengan luas 0.8 cm persegi. Berapakah luas keratan? Dia nak tanya A, luas keratan rentas output A2 lah. Dia nak tanya A2 berapa. Diberi kita A1. Ini adalah A1. Dengan F1 diberi. F2 diberi. Nampak? F2 diberi. Jadi dia nak suruh kita kira A2. Okay, so kita masuk dalam persamaan kita menggunakan persamaan Pascal, prinsip Pascal ini. So kita pun jadikan A2 kita sebagai subjek. Kemudian kita gantikan. Perlukan ubah tak unit dia? Tak perlu. Tak perlu. Sini ada Newton, sini ada Newton, sini ada sentimeter persegi. So akhirnya kita akan dapat unit sentimeter persegi lah. Kalau dia suruh tukar, dia kata okey, nyatakan jawapan anda dalam unit SI. Nyatakan jawapan anda dalam unit SI. Maka ini bukan unit SI. Jadi you kena tukar. Unit SI bagi luas apa dia? Meter persegi. Okay, meter square. Jadi you kena convert to meter square lah. Ini barulah SI. Tapi kalau dia tak minta, tak perlu tulis. Biarkan saja dalam unit sentimeter persegi ni. Takut ada kesilapan. Kan? Kononnya kita nak tunjuk yang kita ni prihatin nak tukar kepada unit SI walaupun tidak ada meter, tetapi malang bagi kita bila kita convert dia jadi salah. Kan? Jadi kita nak elakkan risiko itu, biarkan ia dalam keadaan ini saja. Sebab dia tak suruh. Kalau disuruh tu lain cerita. Okey setakat tu. Faham okey, satu saya nak tanya. Ini cuma you boleh jawab lah. Ini sama saja, tak ada masalah sangat. Nombor 4. Okey, nombor 1 sampai nombor 2 itu penyelesaian secara kita panggil subjektif, kualitatif. Kualitatif. Nombor 3 dia suruh kita hitung daya output. Okey, so ini dah kuantitatif, ada pengiraan kat situ. Nombor 4 diameter. Okey, murid ingin membina sebuah menggunakan daya daripada berapakah diameter. Ni pun kuantitatif juga. Okey, yang ni hebat lah. Bila kita dapat kira area, bila kita dapat kira area 2, dia tak nak area, dia nak diameter tau. Dia nak diameter. So kita kena convert kepada diameter lah. Diameter tu apa dia? Kalau di sini area, kan? Ini adalah area. Ini kita panggil area. Kan? Diameternya apa? Diameter dia kat sini. Okay, diameter dia kat sini. Ada formula Ini kaitan dengan matematik lah. That's why dia hebat tu. Okay, so di sini diameter dia. Saya harap you faham diameter. Sama saja untuk matematik dengan fizik, sama saja diameter. Ini pun diameter, dalam matematik pun ini juga diameter. Bukannya tempat lain pula. Kalau dekat tengah-tengah keluar macam ni, kita panggil radius ataupun jejari. Okay, so itu semua you kena tahu. Nampak tak dia punya relation dia antara fizik dengan matematik tu? Benda-benda ni kita tak belajar dalam fizik, tapi you belajar dalam matematik. Okay, luas keratan rentas, luas bulatan dan sebagainya, kita guna formula matematik. Okay, so kita nak diameter. Senang sajalah. Okay, setakat ni, ada apa nak tanya?